Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 27 Disember. Dua buah projek tambah baik sistem perparitan di bawah projek transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Demak Laut akan dilaksanakan tahun hadapan. Projek tersebut berupaya meningkatkan kualiti kemudahan asas di kawasan berkenaan. Calon menang kerusi Dun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni menerusi hantaran di laman Facebooknya memberitahu projek tersebut membabitkan pembinaan parit di Kampung Bakolot. Beliau menjelaskan projek sepanjang 200 meter menelan kos berjumlah RM200,000. Selain itu, sebuah lagi projek serupa juga akan dilaksanakan di Kampung Tanjung Bako sepanjang 350 meter dengan kos kira-kira RM350,000 yang dijangka siap dalam tempoh 9 bulan. Dr. Hazlan berkata kedua-dua projek tersebut akan dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Beliau dalam pada itu optimis agar lebih banyak projek berimpak rakyat akan dilaksanakan bagi manfaat masyarakat setempat. Kaedah pemasaran melalui media sosial atau secara dalam talian berupaya mempertingkat permintaan terhadap penghasilan produk, terutama usahawan industri kecil dan sederhana IKS. Justru Penubuhan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI, khususnya di kawasan luar bandar Sarawak, amat bertepatan dalam memperkasa kegiatan ekonomi komuniti IKS luar bandar. Pusat tersebut bukan sahaja menyediakan kemudahan jaringan jalur lebar, bahkan membantu usahawan setempat menerusi kursus pemasaran dalam talian dan kemahiran digital. Bagi usahawan kraft yang juga pemilik Sazami Craft di Kampung Gedung, Salmiah Kamaluddin, pemasaran produk kraft tangan seperti tikar dan bakul anyaman mendapat permintaan menggalakkan melalui laman sosial seperti Facebook dan aplikasi WhatsApp berbanding pemasaran secara konvensional. Jelasnya, pendapatan beliau sebagai sudi rumah juga meningkat kepada RM1,000 sebulan berbanding RM100 sebelum ini. Sebelum tu berkurangan. Bila ada Facebook dengan WhatsApp, pendapatan kami meningkatlah. Meningkat. Dulu kami cuma dapat dalam sebulan 200-100. Tapi kini tu sampai kadang-kadang lebih kepada 1,000 lebih. Salmiah menambah pemasaran secara dalam talian antara langkah efisien yang tidak memerlukan beliau untuk keluar memasarkan produk kraft selain dapat menjaga anak-anaknya di rumah. Beliau yang dahulunya tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai kemudahan internet kini sedikit sebanyak menguasai kemahiran digital selepas melibatkan diri dengan latihan yang dianjurkan oleh pelbagai agensi kerajaan termasuk Malaysia Digital Economic Corporation. Selain itu, Salmiah juga banyak mempelajari kepelbagaian produk kraft terkini menerusi YouTube selain berkongsi pendapat dengan rakan-rakan dalam mempelbagaikan produknya. Kami harap kepada macam orang kampung lain lah, kawan-kawan join lah. Internet tu lah, bagus lah kita dapat nambah ilmu. So kami pun nang siapa pandai dengan handphone. Jadi kebanyakannya anak kami nolong. Jadi bila kami di situ, sidak tu yang nolong. Ilmu ya kami perlu cari juga lah. Ternyata kemudahan internet di PEDI bukan sahaja memberi pendedahan digital, malah merapatkan jurang digital selain mencetus inovasi yang akan meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti luar bandar ke arah yang lebih baik. Sarawak merekodkan 24 kes baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 252,199 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media harian memberitahu daripada jumlah tersebut sebanyak 11 kes dalam kategori 1 iaitu tiada gejala, manakala 13 kes adalah dalam kategori 2 iaitu mempunyai gejala ringan. Daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu dengan 8 kes, diikuti Sibu dengan 6 kes, 5 kes direkodkan di Lawas, 2 kes lagi di daerah Sarike manakala 1 kes masing-masing di Miri, Kapit dan Tatau. 3/3 daerah lagi tiada merekodkan kes positif COVID-19 semalam. Dalam kenyataan media yang sama, PDRM mengeluarkan sebanyak 10 kompaun harian iaitu di daerah Kuching atas kesalahan gagal mengimbas kod QR MySejahtera atau mencatatkan kehadiran sebelum memasuki premis. Jabatan Bomba dan Penyelamat melaporkan sebanyak 2 operasi nyah cemar harian dilakukan iaitu masing-masing 1 di Sarike dan Miri.
Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak melaporkan sebanyak 48 operasi nyah cemar telah dilaksanakan di 6 majlis daerah seluruh negeri. Business community to continue to assist SME and micro enterprises. Selepas saya berunding dengan rakan-rakan saya dalam kabinet, saya telah membuat keputusan untuk membantu mereka melalui dua cara. Special one-off financial assistance of 10,000 for small and medium enterprises in Sarawak, registered with SOCSO, a special one-off financial assistance of 3,000 ringgit for micro enterprises, including the family-based small business in Sarawak, registered with SOCSO as 31st March 2021. Dalam tempoh pandemik tu memang amat sukar untuk olah bisnes. Syukur alhamdulillah, terima kasih Kerajaan Sarawak BKSS banyak membantu dari segi bayaran gaji, supplier untuk melunaskan banyak hutang. Kami lebih yakin Kerajaan Sarawak nang kacak. Belajar dari kesilapan. Itulah ungkapan pengusaha inap desa di Santubong, Suhaili Morsidi apabila berkongsi pengalamannya menghadapi banjir. Tahun 2016 merupakan pengalaman beliau sebagai pengusaha inap desa yang baharu dan ketika itu mengajarnya bagaimana untuk menghadapi dan mengatasi masalah banjir yang melanda kawasan inap desanya. Saya masih ingat lagi lah. Yang berambil di rumah kami ialah dari kawasan Lunduk lah. Dan berambil di situ, yang rumah kami dia parking dapat masuk di bawah rumah. So masanya pakai kereta Iswara. So masa cun-cun hujan lebat dan dapat 3 jam lah. Masa hujan lebat, bawah tu memang masuk air dan keretanya pun masuk air juga. Jadi bila tengok dah nangga kita belajar pada kesilapan, so kita nangga cuba menaik taraf lah. Suhaili berkata selepas melalui pengalaman itu, beliau bangkit dan mengambil masa kira-kira setahun untuk menambah baik kawasan inap desa agar lebih tinggi dan tidak dinaiki air. Kini beliau bersyukur selepas kerja penambahbaikan dan membina parit untuk kawasan inap desanya, keadaan banjir dapat diatasi selain lebih selamat untuk diinap walaupun ketika waktu tengkujuh. Malah dedahnya lagi, usaha kerajaan membina benteng di kawasan tepi pantai berdekatan inap desa juga sedikit sebanyak membantu mengatasi masalah banjir yang melanda sebelum ini. Langkah pertama kerajaan adalah membuat benteng lah. Contohnya kalau untuk yang rumah di tepian pantai, so kerajaan telah membuat satu tembok benteng bagi itu hakisan lah daripada ombak yang terlalu kuat lah. Dan yang jalan telah dinaik taraf lah sebab sedikit lah. Sementara itu, seorang lagi pengusaha inap desa di kawasan itu, Hamlin Hassan, telah membuat persiapan termasuk menempatkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi berikutan inap desa yang diusahakannya terletak di kawasan yang agak rendah dan berisiko dilanda banjir. Kena itu dah siap sedia lah. Dah sedia dah, barang semua dah. Angkat barang-barang yang perlu dah, macam file-filenya apa semua dah standby lah. Pengunjung diingatkan supaya lebih peka akan situasi semasa dan berhati-hati dalam melakukan aktiviti bersama keluarga bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku khususnya dalam tempoh monsun timur laut ini. Tangguh rancangan melibatkan aktiviti di laut bagi mengelak sebarang musibah berlaku pada musim tengkujuh. Segelintir penduduk di Kuching bersedia hadapi perubahan angin monsun. Bagi pemancing Pian Muhammad Buan, dengan cuaca yang tidak menentu, beliau rela berpanas memancing dari atas jambatan. Katanya walaupun perolehan tidak selumayan seperti memancing menggunakan bot, mengambil iktibar cuaca berubah tanpa amaran, keselamatan kendiri lebih utama pada ketika ini. Sikit lagi takut angin tu kadang-kadangnya ngejut lah. Bila kita makin perahu nak,
kita si tahu sini nak tuju. Bila atas jambatan tu kita dapatlah lari juga. Bagi Abang Amin Anis pula, bersedia sahaja tidak memadai baginya. Ya, kami pindah dari kampung ya, pindah ke beli tanah di sini. Oh, sini nang tinggi sikit. Nang tinggi, nang bukit. Kita berpindah kena masalah banjir. Khawatir akan situasi banjir yang teruk, ada yang sanggup berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Ada perahu lah kami siasat dah lain lah lari ke gunung. Ya gunung salah macam ni. Ada gunung belakang mana? Ya gunung lah. Punya seteruk yang kita lari ke gunung lah. Ni gaya rumah tinggal dah, anak bini semua mbak dekat dah. Malah sekiranya berlaku bencana banjir, banyak sektor bakal terjejas termasuk aktiviti ekonomi. Ia turut membuka mata semua pihak akan kesiapsiagaan menghadapi banjir. Banjir punya bau latuan Sarawak. So, I hope everybody Sarawakian must take care. Jabatan Meteorologi baru-baru ini meramalkan beberapa kawasan di barat Sarawak dijangka mengalami tiupan angin monsun bermula esok yang berpotensi mengakibatkan banjir. Sekian berita pagi Sarawak edisi 27 Disember. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.